tak apalah, tidak berapa pelik kita kata, sebab dia guna batu. Tapi kalau buang air besar pun apa nak pelik? Pada masa tu memang orang guna batu untuk istinja, dia guna batu. Dan dalam hadis ini tidak jelas menunjukkan Nabi SAW langsung tak bawa air. Boleh jadi dia hanya bawa air untuk istinja saja. Air untuk ambil air semaya tak ada. Jadi Mughirah pergi bawa air untuk ambil air semaya. Boleh kedua-duanya, sebab tidak jelas dia tidak gunakan air itu. Boleh jadi dia gunakan air juga, tapi air itu hanya mencukupi untuk membersihkan hadas dia tu. Hak lain-lain itu seperti lah juga. Cuma ni disebutkan dia pakai jubah Rum, jubah dari Rum, dari suf yang dibuat daripada suf, yang ni bulu binatang. Suf ni daripada bulu biri-biri, kibas apa tu, daripada tu jubah tu. Hadis ini menunjukkan bahawa boleh pakai, boleh guna barang-barang daripada negeri orang kafir, boleh guna. Buatan orang kafir boleh guna. Sebab apa? Nabi SAW guna jubah daripada Rum. Rum ni umumnya pada masa tu orang kafir, boleh guna, tidak salah, asalkan benda itu suci, boleh guna. Jadi dalam syarah-syarah hadis ni, itu yang disimpulkan oleh ulama. Di antara yang disimpulkan oleh mereka, iaitu kita boleh guna barang-barang buatan orang kafir ni, boleh, asalkan ia bersih. Dayiqatul kummain, tadi jugalah sempit lengan baju dia tu. Lepas pada dia tarik ke dalam tu, dia pun hola tangan dia tu. Dan nak tuai air, dia pun hola lah tangan dia. Lepas pada tu saya pun membongkok, saya tunduk untuk nak pecah khuf dia tu. Dia kata tak payah. Sampai begitu sekali sahabat-sahabat ni berkhidmat kepada Nabi SAW. Begitu. Dan kalau kita tengok orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW ni, walaupun apa, cabut kasut, bawa air, pergi cari anak batu untuk istinja, dan benda-benda remeh-temeh lagu tu, bawa tukat Nabi, yang seumpama tu. Tetapi orang-orang ni Allah SWT bagi keberkatan kepada dia, dan dia menjadi orang-orang besar kemudiannya. Macam Mughirah ni menjadi gubernur ni, kalau tempat kita ni menteri besar. Abu Hurairah jadi orang besar juga, orang istimewa juga. Ibnu Mas'ud jadi orang besar juga, cuma dalam bidang masing-masing. Dia kata biarkan khuf itu, kerana saya memasukkan kaki saya ke dalam khuf itu dalam keadaan suci. Jadi kaki itu suci lagu mana? Mengikut jumhur ulama'nya, dia kata suci daripada hadas. Yang ni saya ada air semaya dah, lepas pada ada ambil air semaya, basuh kaki, selesai semua, kita kata kesak-kesak kaki, lepas tu baru pakai khuf. Lepas tu kita katalah terkentuk ke ataupun buat air kecil, kita kata nak ambil air semaya pula, hak tu boleh sapu. Sebab apa? Tadi pakai khuf tu setelah kaki tu suci daripada hadas. Tetapi Daud Zahiri kata tidak. Dalam keadaan suci, mana dia kata suci daripada hadas? Dalam keadaan kaki itu suci, tak ada tahi ayah, kau tak ada gapo kau kaki tu. Walaupun tak mesti dia tu mana ada ismaya, tak mesti dia pakai khuf tu dalam keadaan dia ada ismaya, tak mesti. Kalau dia pakai khuf pun dalam keadaan tak ada ismaya pun, asalkan kaki dia tu suci, sudah memadai, kata dia. Boleh sapu dah khuf kemudian, boleh sapu, kata Daud Zahiri. Dalam riwayat ini dia ada sebut, Sya'bi kata Urwah anak kepada Mughirah menyebutkan perkataan, aku menyaksikan ayahku buat gini, dan ayahnya menyaksikan Rasulullah SAW buat gini, sapu tadi. Dia ada sebut perkataan syahidah, yakni syahadah, yang memberi arti kuat, bukan dengar cerita dak, memang tengok sendiri. Itu maknanya syahidah. Dalam riwayat ini disebutkan anak Mughirah, yang dimaksudkan tadi ialah Urwah. Kalau mengikut Imam Nawawi, orang yang menyebutkan Urwah tu waham, maknanya orang ini waham. Tapi Hafiz Ibn Hajar tak setuju, tidak waham. Urwah ni pun betul juga, Hamzah tu pun betul juga.
sebab kedua-dua mereka meriwayatkan daripada ayah mereka hadis ini. Seterusnya ini tadilah bila Abdurrahman bin Auf salam, Nabi SAW pun bangkit dan bersemayam lagi satu rakaat yang Abdurrahman mendahuluinya, dan dia tidak menambahkan apa-apa di atas sembahyang itu, menambahkan apa-apa yang di rakaat lain ke atau sujud sahwi ke apa-apalah, tak ada tambah apa-apa. Lepas pada tu salam. Tapi Abu Daud kata, dia cerita, Abu Daud kadang-kadang dia menceritakan mazhab ulama terutama di kalangan sahabat. Dia sebut macam di sini disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Zubair, Ibnu Umar berpendapat orang yang sempat hanya satu rakaat sembahyang dengan tu imam, dia kena sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu memberi makna menampung kekurangan, dan orang ini telah kurang dah. Telah kurang dah sembahyang dia tu. Sebab mengikut setengah-setengah ulamanya, sembahyang fardu itu wajib berjemaah. Dan dia telah menunaikan hak wajib itu dalam keadaan tidak sempurna. Sebab sebahagian saja dia tunaikan bersama imam. Bila tak sempurna, kena sujud sahwi lah. Itu pendapat mereka seperti yang kita sebut tadi. Adapun jumhur sahabat dan jumhur ulama kemudian ni mengatakan tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Ini juga menunjukkan, cerita ni juga menunjukkan bahawa tidak semestinya sesuatu yang diamalkan oleh segelintir ataupun beberapa orang sahabat itu diterima oleh umat. Kemudian tak ada buat lagu ni, tak ada. Walaupun ada di kalangan sahabat, tapi berhenti setakat dia saja, berhenti setakat mereka. Dengan kita baca benda-benda ni, kita dapat tahu sejarah lah, ada di kalangan sahabat lagi. Tapi tidak semesti kita tu, bahkan hak kebanyakannya tak ada buat lagu ni. Seterusnya hak satu lagi ni lagu tu juga, cuma dia tidak sebut dua khuf tetapi dua muk ini pun jenis khuf jugalah. Jenis khuf juga. Dan Abu Daud menceritakan Abu Abdullah dalam sanad ini yang meriwayatkan daripada Abi Abdurrahman As-Sulami itu ialah Abu Abdullah Maula, yakni hamba yang dibebaskan. Maula bagi Bani Taim bin Murrah, bukan orang lain. Takut-takut keliru sebab Abu Abdullah ni ramai. Abu Abdullah ni maksudnya. Itu tujuan qala Abu Daud. Lepas tu riwayat daripada Jarir bin Abdullah, dia ambil air sembahyang dah sapu khuf. Dia kata, apa yang menegah aku untuk nak sapu khuf? Aku boleh sapu. Sebab apa? Aku sendiri tengok Rasulullah SAW sapu. Tapi ada juga orang yang bantah dia. Orang kata ini hak sapu-sapu ni sebelum Maidah. Dalam Al-Maidah, idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Yani Allah SWT suruh basuh kaki tu. Wa arjulakum, suruh basuh, bukan sapu. Ni kalau atas khuf pun makna sapu juga. Orang kata kalau hak sapu khuf tu, itu hak dulu. Dalam ayat Al-Maidah ni turun kemudian benar dah. Surah Al-Maidah ni dalam tu suruh basuh. Maka Jarir bin Abdullah menjawab, dia kata, aku tidak Islam melainkan selepas turun ayat Maidah dah. Maknanya aku tengok Nabi SAW sapu lagi lepas pada tu, sapu lagi. Bukan kata ayat ni memansuhkan hadis ini, tidak, tak mansuh. Kalau mansuh, apa Nabi SAW buat lagi? Dan aku tengok, sebab apa? Aku Islam selepas tu, selepas daripada turun ayat Maidah tu, aku tengok Nabi SAW masih lagi duduk sapu. Menunjukkan ayat tadi tidak memansuhkan hadis hak sebelum ni. Bahkan selepas pada turun ayat hak memerintahkan basuh itu pun masih lagi Nabi SAW menyapu khuf. Ini menunjukkan bahawa hak basuh tu dalam keadaan tidak ada khuf. Bila tidak ada khuf, tidak ada sapu, tak boleh sapu, kena basuh. Tetapi sapu ni bila ada khuf, dengan itu kita boleh pakai kedua-dua qiraat itu. Kalau wa arjulakum, basuh ketika tidak ada khuf. Wa arjulikum, sapu ketika ada khuf. Kedua-duanya boleh pakai, tak jadi masalah lah kalau kita terima hak tu. Kedua-duanya boleh pakai. Inilah dalil, di antara dalil yang kuat lah bagi orang yang mengatakan sapu khuf ini tidak mansuh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW masih lagi sapu yang dilihat oleh Jarir ini.